Benarkah GST akan dikembalikan? Benarkah Kerajaan Perpaduan Madani akan mengembalikan semula pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST? Ketika bercakap dalam sesi khas sidang kemuncak Asia ke-10 Institut Milken di Singapura pada Rabu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan terdapat beberapa perkara perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum cukai itu layak dilaksanakan supaya dapat mengelakkan golongan kurang berkemampuan daripada terjejas dengan langkah tersebut. Ia antaranya memastikan miskin tegar dapat dibasmikan, menyelaraskan semula subsidi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. GST adalah sistem cukai paling telus dan efisien. Tapi bila nak dilaksanakan, bergantung kepada keadaan sebab bila ada yang hidup miskin tegar, kita kena perkenalkan polisi cukai progresif, polisi broad-based yang akan beri kesan kepada orang miskin. Jadi kena bagi sikit masa, tapi adakah kita tak buat apa-apa langsung? Tidak. Tapi kita kena perluas cukai. Tetapi ia dimulakan dengan mengurangkan subsidi untuk orang kaya sebab bila kita perkenal rasionalisasi subsidi, kita tak subsidi semua orang termasuk yang kaya, katanya dipetik. Pada masa sama, kata beliau, pelaksanaan semula GST perlu mengambil kira isu-isu lain seperti subsidi petrol dan penyeludupan di sempadan. Jadi subsidi yang dipraktikkan sekarang perlu dirasionalisasikan untuk ekonomi. Kita dapat kurangkan subsidi dan jimat berbilion ringgit. Kita perlu mula tingkatkan tata kelola, hentikan ketirisan, korupsi dan bergerak ke depan. Kalau nak kata pelaksanaan dalam beberapa tahun akan datang adalah bila isu miskin tegar dapat ditangani, ditingkatkan taraf hidup rakyat. Lepas itu, baru bergerak ke sistem cukai broad-based, tambah beliau yang juga Menteri Keuangan. Sesungguhnya mengembalikan GST pada waktu ini dilihat tidak wajar untuk Kerajaan Perpaduan Madani. Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan keadaan negara yang sedang pulih daripada pandemik COVID-19 dan ketidakpastian politik sebelumnya. Walaupun GST telah memberikan sumbangan kepada pendapatan kerajaan sebelumnya, terdapat beberapa kebaikan dan keburukan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengembalikan GST di Malaysia. Menurut Manoj Santasegran, Setiausaha Pengelola Keadilan Cabang Wangsa Maju, salah satu kebaikan yang mungkin dia alami dengan pengenalan semula GST adalah meningkatkan pendapatan kerajaan. GST sebelumnya telah membantu meningkatkan pendapatan kerajaan melalui pengutipan cukai daripada penjualan barang dan perkhidmatan. Keuntungan ini dapat digunakan oleh kerajaan untuk membiayai projek pembangunan infrastruktur, memperluaskan perkhidmatan awam dan melaksanakan inisiatif ekonomi lain yang menguntungkan negara. Selain itu, GST juga membantu memperbaiki keluaran fiskal dan mengurangkan defisit pembelanjaan negara. Dengan adanya GST, kerajaan dapat memperoleh pendapatan dari sumber yang lebih luas dan bervariasi, menggantikan sistem cukai yang lebih terhad seperti cukai barang mewah. Hal ini akan mengurangkan tekanan untuk meningkatkan cukai langsung seperti cukai pendapatan yang boleh memberi kesan negatif kepada kebajikan rakyat, ujarnya. GST juga dilihat sebagai sistem cukai yang lebih adil dan saksama. Ia memberikan kesempatan kepada semua golongan rakyat untuk menyumbang kepada pendapatan negara tanpa menghiraukan status sosial atau kewarganegaraan. Cukai ini akan dikenakan pada setiap peringkat saluran penjualan, menjadikannya lebih sukar untuk dielakkan atau diabaikan oleh pihak yang mungkin tidak membayar cukai dengan sewajarnya. Namun begitu, pengenalan semula GST juga menghadirkan beberapa keburukan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesan buruk terhadap rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. GST adalah cukai konsumsi yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan yang mempunyai kesan yang sama terhadap semua rakyat. Hal ini juga mungkin memberikan beban kepada golongan berpendapatan rendah yang menghabiskan sebahagian besar daripada pendapatan mereka untuk membeli barang keperluan asas. Sistem GST juga boleh menimbulkan peningkatan kos barang dan perkhidmatan. Sesetengah pengusaha mungkin menambahkan caj GST kepada harga produk mereka menyebabkan peningkatan harga yang dirasai oleh pengguna.
Ini boleh merosakkan daya saing industri tempatan dan meningkatkan tekanan inflasi, tambah Manoj. Hal ini boleh menghalang perkembangan dan pertumbuhan sektor perusahaan kecil dan menengah. Oleh itu, sebelum memutuskan untuk mengembalikan GST, Kerajaan Perpaduan Madani perlu mempertimbangkan dengan teliti kebaikan dan keburukan yang bakal dialami. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemik ini, mungkin lebih wajar untuk memberi tumpuan kepada langkah-langkah pemulihan yang lebih menyeluruh dan berpusatkan rakyat. Jom Channel yakin Kerajaan Perpaduan Madani sangat prihatin kepada rakyat dan lebih bijaksana dalam menilai sesuatu keputusan sebagaimana yang disebut Perdana Menteri. Tingkatkan tata kelola, hentikan ketirisan, korupsi, tingkatkan taraf hidup rakyat dan hapuskan kemiskinan tegar.